Satu lagi. Mak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ustazah mulakan kelas, Ustazah nak seorang wakil untuk membacakan doa belajar. Boleh Ustazah minta Syarif untuk bacakan doa belajar? Boleh. Okey, kita ramai-ramai kita aminkan bacaan doa. Okey. Mula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Ustazah nak tanya kamu semua solat tak subuh pagi tadi? Alhamdulillah. Ada yang ponting ke? Ada yang bercuti? Bercuti tak apa. Okey, yang penting kenapa saya tanya pasal solat adalah perkara yang paling penting kita sebagai umat Islam kena ambil berat kerana ia adalah perkara yang utama akan dihisap nanti. Okey, itu selinganlah. Baik, tanpa buang masa, Ustazah nak mulakan. Sebelum tu, Ustazah nak tunjuk beberapa gambar untuk kamu semua tengok. Dan Ustazah nak tanya beberapa soalan tentang gambar tersebut. Okey? Tengok gambar masing-masing. Okey. Gambar pertama tentang apa? Ustazah nak kamu jawab dalam aplikasi Slido yang akan dipaparkan. Okey, berdasarkan gambar pertama yang kamu tengok tadi, apa perasaan kamu pada kelas kali ni? Apa perasaan bila tengok gambar tadi? Cuba jawab. Okey, ada yang dah jawab ke? Sedang menjawab. Okey. Apakah perasaan? Sedih macam dia sakit je. Risau sakit dia melarat. Seronok dapat tidur. Amboi. Okey. Kita tengok beberapa. Okey, risau sakit. Betul ke sakit? Jadi gambar tu pasal apa sebenarnya? Dia sakit ke? Dia dah apa? Dia dah meninggal. Okey, tu gambar pertama. Seterusnya, gambar kedua.
Gambar kedua yang telah dikongsikan berkenaan tentang apa? Orang mati ni. Solat. Orang mati. Solat. Ha, Solat solat jenazah. jenazah. Okey, betul, pandai. Solat jenazah. Okey, jadi beberapa gambar yang Ustazah ada kongsikan secara keseluruhannya, agak-agak kamulah, kita nak belajar tentang apa hari ni? Jenazah. Solat. Jenazah. Betul Rushda, pandai jenazah. Tapi belajar pasal apa jenazah tu? Pengurusan jenazah. Pandai Fatin. Okey, kita akan belajar tentang pengurusan jenazah pada hari ini. Okey pelajar, pelajar sudah tahu berkaitan dengan tajuk pada hari ini yang kita hendak pelajari iaitu berkaitan dengan pengurusan jenazah. Okey, seterusnya kita pergi kepada penerangan topik iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah? Apakah pengertian konsep pengurusan jenazah? Apakah hukum bagi menguruskan jenazah? Dan seterusnya, apa pula dalil-dalil yang membuktikan berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi, untuk itu hari ini pelajar kita akan lebih memfokuskan kepada 3 aspek ini. Dan lepas setelah kita mengetahui tentang 3 aspek ini, kita akan terus kepada topik yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Okey, kita terus kepada apakah yang dimaksudkan ataupun konsep bagi pengurusan jenazah. Okey, kita lihat dekat slide kat sini iaitu maksud pengurusan jenazah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah adalah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Jadi diharapkan pelajar dapat kenal pasti serta mengingat konsep ini. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah adalah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian hukum. Agak-agak apa hukum bagi menguruskan jenazah? Wajib ke? Sunat ke? Fardu ain ke? Okey. So, hukum bagi menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Okey, saya bawa kepada konsep mudah kepada semua pelajar. Fardu kifayah ini jika dalam satu kampung terdapat seorang yang telah meninggal dunia. Jadi jika ada dalam kampung tu ada seorang menguruskan jenazah tersebut, maka terlepaslah kewajipan seluruh kampung itu. Dia hanya sebahagian saja yang wajib. Jangan salah faham. Tetapi jika dalam satu kampung tu ada orang meninggal dunia, tiada seorang pun yang menguruskan jenazah tersebut, maka satu kampung tu menanggung dosa. Kena faham fardu kifayah. Okey, seterusnya apa pula dalil bagi menguruskan jenazah? Okey, dalil bagi menguruskan jenazah pertama, dalil nakli. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Maksud dia apa? Sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengkafankanmu, mensolatkanmu dan mengkebumikanmu. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah ini merupakan dalil bagi pengurusan jenazah. Okey, tengok pula dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua pula adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksud dia apa? Pakailah pakaian berwarna putih kerana
pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahawasanya apa? Tentang ayat di ujung tu adalah kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Maka kat sini adalah dalil bagi pengurusan jenazah. Okey. Faham? Diharapkan semua pelajar dapat hadam 3 topik ni ataupun 3 aspek ni yang saya terang, iaitu pertama konsep, yang kedua hukum, dan yang ketiga dalil. Okey. Okey pelajar, tadi kita telah mengetahui berkaitan dengan konsep, hukum beserta dalil. Jadi kita teruskan kita punya pembelajaran. Kita beralih kepada bahagian apakah tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Benda ni mungkin akan berlaku dalam kehidupan kita nanti. Walaupun bukan sekarang, nanti pada masa yang akan datang. Kita ada ibu bapa, kita ada adik-beradik kita, kita ada rakan-rakan kita. Mana tahu Allah uji kita, mungkin ada dalam kalangan kita yang sedang nazak. Jadi kita tahu bagaimana tindakan ataupun cara ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Pertama, apa yang perlu dibuat adalah diajarkan kalimah ataupun diajarkan menyebut kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Bagaimana? Bisikkan di sebelah telinganya. La ilaha illallah. Ulang banyak kali. Mudah-mudahan orang yang nazak itu berakhir dengan hidupnya dengan menyebut kalimah thayyibah. Yang kedua, mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ketika orang yang sedang sakit, banyak perkara yang dia hendak fikir, sehingga kan boleh menyebabkan seseorang itu berfikir di luar jangkaan, sehingga kan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang melawat orang yang sedang nazak ini, nasihatkan kepada pesakit tersebut supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana setiap yang Allah jadikan itu, setiap yang Allah tentukan itu ada sebab dan musabab dan ada hikmahnya. Maka perlulah bersabar, kuatkan kesabaran itu. Dan yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisinya. Sebab apa? Sebab mungkin dengan keberkatan kita membaca Yasin itu, mudah-mudahan Allah ringankan azab bagi mereka. Allah mudahkan urusan mereka. Allah sembuhkan sakit mereka. Jadi sebab itu dibacakan surah Yasin di sisinya. Janganlah kita berbual-bual kosong, bercakap, sembang soal harta. Orang tu tak mati lagi dah sembang pasal harta pusaka. Jadi benda-benda ni perlu dielakkan dan kena lakukan 3 perkara ini jika anda menghadapi orang yang sedang nazak. Okey pelajar, setelah kita mengetahui berkaitan dengan tindakan apabila menghadapi orang yang sedang nazak, kita beralih kepada topik yang seterusnya. Apakah pula tindakan awal terhadap jenazah? Benda ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Setiap manusia yang hidup ataupun setiap benda yang hidup pasti akan mati. Jika berlaku kematian di dalam keluarga kita, maka bila kita tahu cara nak menguruskannya. Tak perlu tunggu Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap datang untuk menguruskannya. Jadi bila kita tahu, maka mudah urusan untuk menguruskan jenazah. Okey, pertama, apa langkah dia? Yang pertama, awak semua mesti menutup kedua-dua mata jenazah. Sebab apa? Jika jenazah tersebut
mati dalam keadaan mata terbeliak. Kita tak tahu di akhir hidup kita berakhir dengan macam mana, baik atau buruk. Jadi jika berlaku berhadapan dengan jenazah yang mata terbeliak, kita cepat-cepat tolong tutupkan mata dia. Sebab apa? Sebab nak menjaga aibnya. Kerana apa? Masyarakat boleh menimbulkan fitnah dalam kalangan masyarakat jika melihat jenazah itu dengan mata terbeliak tak tertutup. Jadi kita sebagai ahli keluarga ataupun yang menguruskan jenazah, cepat-cepat tutup mata jenazah sebelum badan ataupun jasad itu keras. Yang kedua, apa yang perlu anda buat adalah mengikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Gunalah kain sebagai tali untuk dililit dari bawah dagu dan diikat di atas kepalanya kerana mengelakkan daripada mulutnya terbuka. Macam mana? Maka kat rumah kita mesti ada kain batik ataupun kain pelikat. Kita buat tarik cebisan kain itu buat sebagai tali untuk mengikat dagu. Wallahu alam, kita tak tahu bila akhir hidup kita macam mana. Ada jenazah yang di akhirnya bila bila mati tu mulutnya terbuka, lidah terjelit. Jadi nak elakkan daripada perkara itu berlaku, maka ikat dagu jenazah, mulut jenazah itu supaya tidak terjelit lidah. Dan benda ini adalah untuk mengelakkan daripada timbulnya fitnah dalam kalangan masyarakat. Ketika hendak mengikat dagu, maka bacalah doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Okey, apa tindakan seterusnya? Seterusnya, anda meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Janganlah biarkan jasad itu terkubur layu di atas lantai. Muliakan jenazah walaupun jenazah ketika waktu hidup jenazah itu banyak buat masalah kita perlu muliakan jenazah walaupun si mati itu banyak dosa dengan kita. Uruskan dengan baik-baik supaya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan atau memudahkan urusan menguruskan jenazah. Maka letakkan di atas tilam ataupun atas katil. Jika di atas lantai, letak satu tilam, mudah kan. Jangan biar di atas lantai. Muliakan jenazah. Seterusnya apa? Menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Jika jenazah tak menghadap ke arah kiblat, betulkan jenazah tersebut menghadap ke arah kiblat. Seterusnya buat apa? Melembutkan sendi-sendi tulang jenazah. Bayangkan jika mati jenazah tersebut meninggal pada waktu 3 pagi, 2 pagi. Nak panggil Tok Siak, Tok Imam pada waktu tu, Tok Imam dah tidur. Jadi kita lah ahli keluarga, sanak saudara yang melihat jenazah tersebut, lembutkan sendi-sendi tulang supaya apa? Supaya nak mudahkan ketika nak memandikan jenazah, mengkafankan jenazah. Jadi lembutkan sendi-sendi tulang. Seterusnya buat apa? Meletakkan tangan jenazah di dadanya seperti dalam keadaan qiyam. Dan yang ketujuh, menggantikan pakaian yang dipakai dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh. Jangan biarkan jenazah berada dalam keadaan bogil. Biarkan jenazah macam tu. Tak. Terus gantikan pakaian. Tutup dengan kain pelikat ataupun kain batik. Jika nak tunggu untuk imam lambat, tak tahu nak uruskan, maka perlu buat apa? Tutup dengan kain. Lagi baik tukarkan pakaian supaya mudahkan urusan menguruskan jenazah pada waktu itu. Dan yang ke-8, meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perutnya supaya tidak kembung. Kita tak tahu apa akan jadi kepada jenazah tersebut. Jadi nak mengelakkan daripada perut kembung, meletup dan sebagainya, maka letak batu ataupun benda berat supaya tidak berlaku kembung. 8 perkara tindakan ini perlu awak hadam, tahu dan cara macam mana nak buat.
Sebab apa? Kita belajar pendidikan Islam bukan semata-mata nak skor A, tapi sebenarnya kita nak aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana apa? Kita juga akan berdepan dengan situasi-situasi seperti ini. Mana tahu kita nanti akan menguruskan jenazah ibu ayah kita. Jadi bila mak ayah kita meninggal nanti, maka kita sebagai seorang anak perlu tahu dengan lebih rapi, detail bagaimana nak menguruskan jenazah dengan lebih baik, dengan teratur dan baik, berserta dengan bersifat ihsan, kasih sayang. Bila anak sendiri yang menguruskan jenazah ibu bapa, maka itulah kita punya jasa terakhir kepada ibu dan ayah kita bila telah meninggal dunia nanti. Jadi perkara ini sangat penting, perlu awak tahu, perlu hadam. Jadi untuk topik yang seterusnya berkaitan dengan kewajipan terhadap jenazah akan diteruskan dengan Ustazah Al-Yani. Okey, itu saja. Sebelum kita berakhir, kita ada satu aktiviti yang perlu anda semua lakukan, iaitu menguji minda anda. Okey, jadi untuk menguji minda anda, saya telah buat soalan di dalam aplikasi Padlet. Saya akan bagi link dalam grup dan anda semua tekan link tersebut dan terus jawab soalan Padlet itu. Boleh ke boleh? Boleh. Okey. Okey pelajar. Saya dah bagi link dalam grup, dalam ruangan chat. Okey, boleh terus kepada aplikasi Padlet. Terus jawab soalan yang telah diberikan berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini. Kita nak uji minda. Adakah anda ini fokus ataupun tidak fokus ketika saya mengajar? Okey. Senang saja. Tengok ada yang telah menjawab soalan-soalan yang telah diberikan. Tengok ni siapa yang dah jawab. Suka dengan kuis. Rusri Rida. Siapa ni? Menguruskan jenazah dengan cara Islam. Apakah maksud pengurusan jenazah? Jawab kat sini. Mayat. Aliani jawab mayat. Nur Fadlin. Cara menguruskan jenazah dengan betul mengikut syarak. Betul. Cara kita uruskan jenazah dari awal hingga akhir. Boleh. Boleh juga. Boleh terima. Seterusnya soalan kedua. Apa hukum menguruskan jenazah? Aliani menjawab fardu kifayah. Ni siapa ni? Tak tulis nama. Tulis nama ya, supaya saya tahu siapa yang respon ni. Fardu kifayah, bagus. Fadlin kata fardu kifayah, bagus. Rushda kata fardu kifayah, bagus. Alhamdulillah. Maknanya semua pelajar yang hadir pada hari ni fahamlah apa yang saya ajar. Okey. Seterusnya ni susah sikitlah soalan dia. Nyatakan dalil bagi pengurusan jenazah. Dah mula dah. Ada yang mengarut-ngarut ni kan. Tak apa. Bagus. Cuba menjawab. Laqadja. Tak ingatlah ustaz, lupa. Okey. Cuba menjawab. Mudah saja. Dalil ada dua. Iaitu berkaitan dengan sabda Nabi kepada Aisyah. Berkaitan dengan menguruskan jenazah. Mudah saja. Terima kasih kerana pelajar dapat merespon soalan yang telah saya berikan. Mudah-mudahan anda yang berada dalam kelas pada hari ini terus fokus, terus memberi tumpuan yang sangat baik supaya antum ataupun dapat mengingat dan dapat menguasai objektif pembelajaran yang kita hendak kuasai. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ustazah Al-Yani berkaitan dengan kewajipan terhadap jenazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk seterusnya iaitu kewajipan terhadap jenazah. Okey, kita tengok unit 2 iaitu kewajipan terhadap jenazah. Ada 4. Tengok pada gambar-gambar yang ditunjukkan. Okey, tengok gambar yang pertama. Apa yang kamu lihat tu? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Bagus. Yang kedua, gambar apa tu? Kapan? Mengkafankan. Mengkafankan jenazah.
Yang ketiga, gambar apa tu? Sembahyang jenazah. Mendoakan. Mendoakan jenazah. Nah, yang keempat, Tanam. Simpan. Menguburkan jenazah. Mengebumikan jenazah, tanam semua. Okey, jadi keempat-empat ni adalah wajib kita laksanakan terhadap jenazah. Kita sebagai orang yang hidup untuk melaksanakan terhadap orang yang telah mati. Okey, memandikan jenazah. Apa maksud memandikan jenazah? Meratakan air keseluruhan tubuh jenazah. Tujuannya adalah untuk membersihkan jenazah dan memuliakan beliau. Okey, kaifiat. Apa maksud kaifiat? Siapa tahu apa maksud kaifiat? Cara. Bagus. Pandai Syarif ya. Kaifiat memandikan jenazah, iaitu cara untuk memandikan jenazah. Okey, macam mana kita nak memandikan jenazah ni? Siapa boleh baca yang pertama tu? Meletakkan jenazah di tempat. Betul ke Ustazah? Betul. Yang pertama tu. Meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Okey, bagus. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup. Ketiga, menekankan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Yang keempat, membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Cara yang kelima, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga, celah-celah kukunya. Semua jenis-jenis kotoran semua kita bersihkan di celah-celah tu. Yang keenam, jenazah diwudukkan dengan sempurna. Dan berniat ketika memandikannya. Macam mana kita berniat ni? Okey, siapa nak baca? Muzaffar pula baca boleh? Okey, Muzaffar baca niat ketika memandikan jenazah. Nawaitul ghusl wajib li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Bagus Muzaffar, lancar dan jelas. Okay, yang ke-8, menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan sabun. Yang ke-9, membilas seluruh badan jenazah dengan air. Dan terakhir, jenazah yang dimandikan dengan air dicampur dengan kapur baru supaya hilang semua bau-bau mayat itu. Okey, yang kedua, kewajipan yang kedua, mengkafankan jenazah. Apa maksud mengkafankan jenazah? Siapa pula Ustazah nak tanya ni? Syafatin, boleh? Apa maksud mengkafankan jenazah? Menutup seluruh badan jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Bagus. Mengkafankan jenazah adalah menutup seluruh tubuh jenazah sekurang-kurangnya dengan sehelai kain. Macam yang Ustaz Syafiq cakap tadi, kita hendaklah menghormati jenazah tu untuk menutup tubuhnya. Okay, tujuannya adalah menutup aurat jenazah. Okey, kaifiat, iaitu cara untuk mengafankan jenazah. Cara untuk mengafankan jenazah ada dua, iaitu ia berlainan antara lelaki dan perempuan. Okey, bagi jenazah lelaki, afdal dikafankan dengan 3 lapisan kain putih. Dan setiap lapisan kain itu dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Okay. Bagi jenazah perempuan pula, afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Satu lapisan putih itu adalah untuk menutup bahagian tubuh jenazah. Satu lapisan lagi untuk menutup antara pusat hingga lutut. Yang satu lapisan tudung pula untuk menutup bahagian kepala jenazah. Dan yang terakhir iaitu 2 helai kain untuk menutup seluruh tubuh jenazah.
Okey, kat situ ada gambar macam mana. Oh, gambar itu saja. Okey. Yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Iaitu kewajipan yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Apa maksud menyembahyangkan jenazah? Okey, siapa boleh baca? Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu. Okey, bagus Fadlin. Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiah tertentu, iaitu dengan cara yang tertentu. Tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kaifiatnya, cara untuk kita solat jenazah, adanya lafaz niat, takbir kali pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ada 4 kali takbir. Okey. Kaifiat yang pertama, lafaz niat. Okey, boleh baca. Usalli. Siapa pula? Ustaz pula dah. Okey, Syarif. Boleh baca lafaz niat untuk solat jenazah? Boleh, boleh. Okey, Syarif, silakan. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya? Maksudnya sahaja aku solat atas mayat lelaki ini 4 kali takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus Syarif. Jelas bacaan Syarif. Okey, jadi itu adalah lafaz niat untuk solat jenazah lelaki. Okey, takbir yang pertama, apa yang kita perlu baca? Okey, kita tengok bacaannya adalah surah Al-Fatihah. Dan setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, teruskan dengan takbir kedua tanpa rukuk ataupun sujud. Okey, solat jenazah ini hanyalah niat dan takbir sahaja. Dan seterusnya, takbir kali kedua, dia membaca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun boleh juga membaca selawat, iaitu selawat yang ada bacaan tahiyat akhir solat fardu. Okey. Takbir yang ketiga pun sama. Yang ketiga adanya berdoa untuk jenazah lelaki. Iaitu, siapa boleh baca doa untuk jenazah lelaki? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, bagus Fadlin. Okey, dengar tak suara Ustazah? Dengar. Dengar. Okey, takbir yang ketiga, ada doa untuk jenazah perempuan juga. Okey, macam mana pula bacaan jenazah untuk perempuan? Okey, siapa nama Rushda? Boleh baca? Jangan tak nampak lah. Besarkan sikit. Allahumma ghafir laha warhamhuma wa'afiha wa'fu anha. Okey, bagus Rushda, jelas. Okey, yang terakhir, takbir yang keempat, baca doa untuk jenazah dan memberi salam. Okey, siapa boleh baca doa panjang ni? Syafiq ya? Baca Syafiq.
Amin amin ya rabbal alamin. Okey, bagus Syafiq, jelas. Okey. Jadi ini adalah gambar ketika imam solat jenazah, kedudukannya. Okay, next. Mengebumikan jenazah yang terakhir, kewajipan yang terakhir. Apa maksud mengebumikan? Tadi cakap tanam kan? Inilah tanamnya. Mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiat yang tertentu. Okay, tujuan dia adalah untuk menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan dan agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Okay, macam mana kita nak tanam? Ada dua kaedah ataupun kubur tu ada dua jenis. Tengok bawah. Okay, cuba tengok gambar tu. Ada kubur yang syak, ada kubur yang lahat. Okay, kalau panggil liang lahat, itulah bentuknya. Liang lahat dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah yang keras. Kalau syak pula, liang kubur dibuat secara tengah-tengah kubur. Syak tu tengah-tengah. Sekiranya tanah lembut dan berpasir. Syak tu apa Ustazah? Ya? Syak tu apa Ustazah? Syak tu maksudnya tengah-tengah. Lubang di tengah-tengah. Oh, ingatkan syak wasangka. Bukan syak wasangka tu perasaan kita ni kubur ni. Okey. Untuk memahamkan awak semua, kita ada aktiviti kuis. Ya. Okey, awak boleh tengok pada grup. Awak boleh tengok pada grup WhatsApp kita, iaitu word wall. Okey, boleh buka word wall? Boleh. Okey, cuba jawab sekarang untuk melihat kefahaman awak semua tentang pembelajaran kita sebentar tadi. Macam rumah hantu ke? Pengurusan jenazah kan hantu. Jangan takut, no? Seram. Sama-sama. Siapa jawab? Apakah hukum menguruskan jenazah? Okey, apakah hukum menguruskan jenazah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, bagus. Apakah tindakan kita menghadapi orang yang sedang nazak? Berbual kosong, ajar kalimah la ilaha illallah, bincang harta pusaka, berdiam diri. Mana? Ajarkan kalimah la ilaha illallah. Berikut adalah tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak kecuali B. Lain macam jawapan dia. kecuali mengajak untuk berkahwin lagi. Jangan jawab D. Okay, next. Apakah tindakan awal terhadap jenazah? Yang awal-awal, adakah kita terus mandi, kafan, ke bumi atau tutup kedua-dua mata dulu? Ke bumi terus. Ke bumi terus. Salah. Mandi. Ingat balik apa yang kita belajar. Tutup mata kedua jenazah dulu. Tutup mata. Okey. Okey, berikut adalah tindakan awal terhadap jenazah kecuali tindakan awal. Ingat balik, tindakan awal bukan kewajipan terhadap jenazah. Ni tindakan awal. B. Bagi nama.
Alamak, salah. Oh, cuba lagi. Okey, memandikan jenazah. Apakah kewajipan seseorang Muslim terhadap jenazah? Okey, ni baru masuk kewajipan seseorang Muslim terhadap jenazah. Okey, apa dia? B. Sembahyang. Sembahyangkan jenazah. Okey, berikut merupakan kewajipan seorang Muslim terhadap jenazah kecuali. Okey, kewajipannya apa? 4 tu, kecuali. Kecuali. Poligami. Poligami Ustazah. Masya Allah. Jangan ajak jenazah berpoligami pula. Okey, apakah tujuan memandikan jenazah? Apa tujuan kita mandikan jenazah tadi? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ya, betul. Cuba tarik. Betul ke salah? Mana tak gerak? Adi tu silap. Membersihkan jenazah. Berapakah lapisan kain putih yang digunakan untuk mengkafankan jenazah lelaki? Berapa? 10, 2, 7, 3. 7. 3. Betul ke? 7 ke 3? 3. 7 tu untuk perempuan. Okey, tahniah 9 per 10. Okey lah. Ya. Okey, tahniah semua atas kerjasama. Semua berhak hebat. Okey, murid-murid semua, kita dah nak sampai ke penghujung kelas. Okey, untuk kesimpulannya, okey, saya nak minta murid-murid semua untuk buka aplikasi Padlet yang saya ada kongsikan dan jawab soalan yang tertera. Menulis dan ni sebagai rumusan lah ya. Okey, jawab soalan. Apakah manfaat yang murid-murid semua perolehi? So jawab kat situ. Apa pandangan tentang guru? Apakah kelemahan dalam kelas ini? Dan juga murid-murid juga boleh melontarkan cadangan penambahbaikan. Okey? Okey, boleh jawab. Kat mana link Padlet? Ada dalam grup. Okey, Syafiq jawab manfaat yang diperolehi adalah ilmu berkaitan dengan pengurusan jenazah. Alhamdulillah. Lepas ni Syafiq boleh manfaatkan ilmu yang dipelajari. Okey, lagi-lagi yang lain. Sebelum masa kita dah habis ni. Tekan link. Boleh ke tekan link? Tak jumpa lah Ustaz. Dia pergi ke link yang sama dengan sebelum ni. Copy link to clipboard. Okay. Dapat. Okey, boleh tekan link, isikan apakah rumusan, apakah cadangan-cadangan. Okey, Syafiq jawab terbaik, menarik, perbanyakkan lagi game. Game apa tu nak banyakkan lagi? Apakah kelemahan? Aliani cakap tambah aktiviti. InsyaAllah hari ni masa sangat mencemburui. Syafiq kata lain sangkut-sangkut. Ni memang tak boleh dielakkan lah sebab kita belajar secara online ya. Ada lagi jawapan selain Syafiq?
Okey, yang lain boleh tulis refleksi anda lepas daripada kelas ni pun boleh sebab ni hanya adalah online, so awak boleh tulis selepas daripada kelas ni. Okey, jadi kesimpulannya hari ini adalah Ustazah harap kamu semua memanfaatkan apa yang kamu pelajari pada hari ini untuk kegunaan pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan.